Warahmatullahi wabarakatuh. Petang ni ringkas, kita nak baca cara Rasulullah tertawa. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini, dalam bab ke-35, ditulis Babu ma ja'a fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menerangkan tentang bagaimana Rasulullah tertawa. Lihat, Jabir bin Samurah bercerita, hadis yang pertama. Kana fi saqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humujah. وكان لا يضحك إلا تبسما وكنت إذا نظرت إليه قلت أكهل العينين وليس بالأكهل. Kedua-dua Jabir bin Samurah, Cap kita nak baca tentang Rasulullah SAW ketawa. Macam mana Nabi SAW ketawa ni sebenarnya? Ketawa macam kita ke? Ha 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 ha. Macam kita selalu ketawa ke? Macam mana? Nabi SAW diceritakan oleh Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ni siapa? Jabir bin Samurah ni yang pernah satu malam dia tengok Nabi SAW pakai baju warna merah, pakai jubah merah. Nabi SAW handsome. Lepas tu dia tengok bulan, bulan purnama. Tengok bulan purnama, tengok Nabi SAW. Ya. Okay, Nabi tak ketawa gini ya. Alright. Bila Jabir bin Samurah, kembali kepada tadi. Jabir bin Samurah tengok Nabi pakai baju merah, pakai jubah merah, tengok bulan purnama. Tengok Nabi pakai baju merah, tengok bulan purnama. Jadi, Jabir bin Samurah kata apa? Jabir bin Samurah kata Nabi ni lagi cantik daripada bulan purnama. Said Izzuddin. Izzuddin ni, Zaid tengah cerita pasal macam mana Rasulullah SAW ketawa. Nabi SAW ketawa ni bukan macam kita ketawa lah. Macam kena rasuk hantu. Tak. Tengok macam mana Jabir bin Samurah kata apa? Dia kata dia mulaan hadis tu dia kata, kedua-dua betis Nabi ni, dua-dua betis Rasulullah tidak besar dan sesuai dengan bentuk tubuh dia. Maknanya proportionate lah. Dia punya, baginda punya betis dengan badan dia lebih kurang sama. Beliau tidak tertawa. Nabi SAW la yadhak wa kana la yadhak. Nabi SAW ni tak ketawa. Jadi Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dalam syarah Sahih Muslim, dia kata Nabi SAW ni la yadhak, tak ketawa, melainkan senyum je. Nabi SAW tak ketawa, melainkan senyum je. Ada beberapa cerita dalam kitabnya, ada lebih kurang 4 cerita tentang Nabi SAW tertawa. Tertawa Nabi ni bukan ketawa gelak, ha 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 tu, tak. Nabi SAW ketawa sampai nampak belakang gigi dia. Dia macam mana? Wa kana, Nabi Jabir bin Samurah kata, wa kana la yadhak illa tabassuma. Nabi SAW ni tak ketawa, tak gelak, melainkan tersenyum je. Jadi kalau ada sahabat buat lucu, sahabat buat lawak, Nabi senyum. Itu Nabi SAW. Wa kuntu idza nazartu ilaih faqultu akhalul ainain wa laysa bi akhal. Jika aku pandang Rasulullah, hatiku selalu kata, Jabir bin Samurah kata, aku kalau pandang Nabi mesti hati aku akan cakaplah hati aku. Betapa hitam pelupuk mata baginda padahal beliau tidak bercelak. Maka Nabi SAW ini dalam satu riwayat ni cerita kisah Jabir bin Samurah ini, kelopak mata Nabi ni bawah ni hitam, warna hitam. Ini cantik mata Nabi SAW. Jadi balik pada apa yang diceritakan Jabir tadi, Nabi SAW la yadhak wa kana la yadhak illa tabassuma. Nabi SAW tak ketawa, Nabi tak gelak. Sebab gelak ni kan tak sopan. Ha 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 ha. Wa kana la yadhak illa tabassum. Nabi SAW ni tak ketawa, senyum je Nabi ni. Abdullah bin Haris berkata, next hadis, ma ra'aitu ahadan akthar tabassuma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah kata. Abdullah bin Haris kata apa? Ma ra'aitu ahadan, aku tak pernah tengok seseorang yang tersenyum melainkan banyaknya senyum Nabi SAW. Bermaksud Abdullah Haris ni kata, aku tengok antara sahabat-sahabat ni, aku tengok Nabi orang yang paling banyak senyum. Jadi Nabi SAW senyum. Okay. Dalam hadis yang sama juga, dalam hadis yang lain oleh perawi yang sama, Abdullah bin Haris kata juga, ma kana dhahik Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma. Membenarkan apa tadi Jabir bin Samurah kata. Rasulullah tak ketawa, cukup baginda sallallahu alaihi wasallam sekadar tersenyum je. Kalau ada sahabat yang buat kelakar, buat lucu, kan? Kalau kawan-kawan kita ni macam Said dengan Ashraf ni lucu, Acap ni lucu, sebagainya kan. Jadinya bila lucu ni Rasulullah SAW ketawa, tak ketawa. Imran kalau bermasuk Yan. Dia Nabi SAW ni tak ketawa, melainkan tersenyum je. Tak kisahlah bagaimana keadaan situasi itu.
Tersenyum je Nabi SAW, dia tak ketawa, baginda tak ketawa, ha 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 ha, itu. Sebab dalam bahasa Arab pun ada 3 peringkat bila berbicarakan bahasa Arab ni, sebab tu bahasa Arab jadi bahasa Quran, sebab bahasa Quran, bahasa Arab ni tajam dan tepat. Ada tabassama, ada dhahika, ada qahqaha. Tabassama senyum. Dhahika ni ketawa, ketawa tapi dengan suara yang perlahan. Ha, ha, ha. Macam tu, ketawa. Tapi kalau qahqaha ni macam kita selalu buat lah. Oh, ho, 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 gelak, 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 gelak. Kuat-kuatkan. Jadi Nabi SAW bukan pada taraf qahqaha, tak. Dhahika, tersenyum saja. Nabi SAW senyum, senyum, senyum. Okay. Abu Zar kata, ini cerita antara cerita yang macam mana Rasulullah ketawa menceritakan cerita ini. Tak pernah ketawa termasuk dengan isteri Nabi ke? Betul. Betul. Dalam keadaan situasi yang banyak. Tak ketawa melainkan senyum je. Itu memang gaya dan akhlak Nabi. Okay. Contohnya, Rasulullah pernah cerita tentang orang yang terakhir keluar daripada neraka, terakhir masuk syurga. Lelaki terakhir aku dah syarahkan dekat berapa kali dah. Dekat Masjid Bulat dah syarahkan, dekat Sistem Muqarrabin dah syarahkan. Tentang hadis orang terakhir, lelaki terakhir keluar daripada neraka, terakhir masuk syurga, lelaki terakhir. Okay. Lelaki ni apa jadi? Nabi SAW cerita nanti dekat kiamat nanti, dipanggil. Itulah, aku tengok kau punya komen ni pun aku tahu dah, Yan. Beza kita dengan akhlak Nabi lah. Nabi bila cerita tu, bila sahabat buat lucu, buat kelakar, Nabi senyum je. Kita tak sampai ke martabat tu lah. Kot-kot lah mungkin Imran yang sampai ke tahap tu. Aku tak boleh. Buat ketawa ni memang tak boleh, tak boleh kompromi lah, susah. Okay. Dia satu cerita ni, Nabi SAW cerita dengan para sahabat. Cerita. Lepas tu, Nabi cerita orang yang terakhir keluar daripada neraka, terakhir masuk syurga. Lepas tu, Allah Subhanahu Wa Taala dia hisap. Allah hisap lelaki ni. Allah kata apa dekat malaikat? Sorokkan dosa besar dia. Dan bentangkanlah semua dosa-dosa kecil dia. Jadi, bila dibentangkan semua dosa kecil, dosa besar disorokkan, tak nampak, lelaki tak nampak dosa-dosa besar dia dekat buku amalan. Dia tengok buku amalan dia kan, banyak dosa kecil aku ni. Banyak dosa ni. Lepas tu, dia wahwa musyfiq, Nabi kata. Wahwa musyfiq, dia ni takut. Jadi takut dengan dosa yang ada, dosa besar lagi yang dia tak tahu kan. Yang dia dah buat tu, tak ada pula, takut. Jadi, bila Allah hisap. Allah tanya dia, amilta yawma kadha wa kadha. Allah kata, kau buat ini pada hari sekian, waktu sekian, tempat sekian, pada orang sekian. Wa huwa yukir la yunkir. Dia ni macam, betul ya Allah, aku memang buat dosa dulu dekat dunia, pada tempat ini, waktu ini, dosa ini. Jadi dia pun ngaku dosa dia, ngaku salah. Fayuqal, Allah kata, u'tuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanah. Tukarkan ke semua dosa-dosa dia buat ini kepada dosa-dosa kecil dia ni, dosa-dosa kecil ni, tukarkan ke semua dosa-dosa kecil ni kepada pahala. Jadi bila tukarkan kepada pahala, dia pun tanya, okey, sekarang dosa-dosa kecil aku dah diampunkan. Semua dah ditukar kepada pahala. Tapi aku ni ada dosa besar yang aku buat dulu kat dunia, tapi Allah tak hisap. Dia confess. Aku ada dosa lagi ni. Padahal Allah dah kasih lepas dah ni. Dia masih, aku ada lagi dosa aku buat, tapi aku tak dihisap lagi ni. Maka bila Nabi cerita tu, Nabi pun tergelak tengok reaksi orang ni. Kenapa? Sebab orang ni dah diampunkan, dah keluar daripada neraka, dah nak masuk syurga. Tapi kau ni masih lagi confess yang kau ini ada dosa lagi. Tu Nabi pun tergelak dengan para sahabat. Okay. Hadis yang lain, Jarir bin Abdullah kata,
Semenjak aku peluk Islam, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu wala ra'ani illa dhahik. Semenjak aku masuk Islam, kata kata Jarir bin Abdullah, Rasulullah tidak pernah menghalang aku masuk ke rumah beliau. Maka aku tak pernah tengok, Rasulullah SAW tak pernah halang aku pergi ke rumah baginda, untuk masuk ke rumah baginda. Rasulullah tak pernah halang. Apabila melihatku, beliau selalu tersenyum. Wala ra'ani illa dhahik. Nabi SAW ni selalu tersenyum dengan para sahabat. Macam mana tawanya Nabi ketika itu? Nabi SAW tersenyum sampai nampak gigi geraham belakang beliau. Macam ni, sampai ke belakang ni awak. Macam mana tak pasti nak portray macam mana. Tapi Abu Zar kata pada masa itu aku lihat Nabi tertawa sampai nampak gigi geraham beliau. Katanya macam mana tu? Geraham belakang sini ke? Ini tak nampak geraham belakang. Ya, kalau kita tengok sampai gigi geraham belakang ni apa maksud dia? Ibn Hajar Asqalani kata apa? Kalau ketawa tu, senyum tu sampai nampak gigi geraham, maknanya lawak sungguh lah, lucu sungguh lah. Keadaan situasi tu. Okay. Boleh? Hadis yang lain, Jarir Abdullah kata, Rasulullah tak pernah halang aku untuk masuk ke rumah beliau untuk ziarah baginda. Sejak aku masuk Islam, beliau selalu pandang aku dengan senyum. Ni akhlak Nabi dengan para sahabat. Akhlak Nabi dengan para sahabat, Nabi senyum je dengan para sahabat. Kalau sahabat buat lucu pun, Rasulullah tertawa, tersenyum, tengok reaksi keadaan sahabat. Okey. Kisah yang terakhir lah sebelum kita tutup. Kejap je ni. Kejap je petang ni. Kisah yang terakhir pasal lelaki neraka. Penghuni neraka yang paling akhir keluar dari neraka. Dia ada riwayat yang pelbagai. Lelaki terakhir yang keluar daripada neraka. Dia keluar daripada neraka tu dalam keadaan merangkak. Lalu dia dapat perintah daripada Allah, Nuh, pergi ke syurga tu. Dia keluar daripada neraka tu dalam keadaan merangkak. Dia dapat perintah dari Allah, Nuh, pergi ke syurga tu. Orang tu pun pergi ke syurga. Tapi bila dia sampai ke syurga, lelaki ni tengok, penuh dah syurga ni. Tengok rumah-rumah dah penuh dah. Abang Uzai tengah-tengah ni bincang pasal macam mana Rasulullah SAW ketawa. Ketawa dia terbahak-bahak macam kita ke, tersenyum ke, dan kita dah bacakan tadi. Rasulullah SAW ni bareng para sahabat atau dalam kebanyakan hal, Nabi bila ketawa ni ada perkara yang lucu, situasi yang lucu. Banyaknya Rasulullah SAW tersenyum je sampai nampak gigi geraham beliau. Okay. Tadi berhenti kat mana tadi cerita? Pasal lelaki terakhir keluar dari neraka ni, dia ni Allah dah perintahkan dia, no, kau pergilah masuk syurga. Dah habis dah kau dari neraka, pergi masuk ke syurga. Dia pun keluar daripada neraka tu dalam keadaan merangkak, pergi ke syurga. Bila sampai ke syurga tu, dia tengok semua, rumah dah penuh dah, istana semua dah penuh, orang-orang banyak syurga ni semua dah penuh, dah crowded dah. Lepas tu dia tanya ke Allah, dia mengadu dekat Tuhan, mengadu kat Allah, wahai Tuhanku, dah ada orang, dah penuh, dah jalan, dah penuh, dah semua dalam syurga ni, aku nak duduk mana ni? Itu orang itu ditanya, Allah tanya, kau ingat tak dulu kehidupan dekat dunia kau dulu macam mana? Ada rumah, ada kereta, ada anak-anak, ada meja makan kan? Kau ingat tak dulu dekat dunia macam mana? Dia ingat, ya Allah, aku ingat dulu aku syurga macam mana, aku ada rumah, ada kereta, ada motor, ada makan minum, sebagainya. Allah kata apa? Bayangkanlah apa yang kau nak dulu. Bayangkanlah apa yang kau nak dulu dan sekarang. Orang itu bayangkan, dia ada rumah, dia ada kenderaan, dia ada isteri, dia ada anak dan sebagainya, ada keluarga. Lepas tu, Allah kata apa? Kamu dapat apa yang kau nak dan aku lipat kali ganda 10 kali apa yang kau nak tu. Jadi, orang tu terkejut. Aku ni orang terakhir keluar daripada neraka, tapi dibalas begini. Kau ni, ya Allah, kau ni pemainkan aku ke, gurau dengan aku ke? Lepas tu, Abdullah bin Sa'ud kata apa? Masa Nabi tengah bercerita macam saya tengah cerita ni,
Aku nampak Rasulullah SAW tertawa sehingga terlihat gigi geraham baginda. Maksudnya suka lucu dengan lelaki, reaksi lelaki ini nanti dekat syurga, Allah balas dia. Lelaki terakhir ni keluar dari neraka, maknanya dia lelaki yang paling teruk lah dulu dekat dunia kan. Allah balas dia dengan 10 kali ganda dengan apa yang dia nak waktu tu. On the way, pintu tu jangan kunci, nak duduk tepi kat bucu dengan Allah Akbar. Boleh lah datang. Petang sikit lah, petang sikit. Okay, rasa jelas dah kot. Itu je nak baca saja kacau korang petang-petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.